Kementerian Komunikasi dan Digital semestinya ada beberapa pengumuman yang sangat baik. Sebagai contoh, kita lihat duty hiburan bagi artis-artis tempatan di wilayah Persatuan Kuala Lumpur telah diturunkan ke SIFA, manakala bagi artis-artis antarabangsa yang buat persembahan di Malaysia dikurangkan dari 25% ke 10%. Ini kita harap dapat menjana lebih banyak aktiviti dan juga menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi melalui pelancongan antara lain. Masa sama, kami menerima baik pengumuman beberapa dana termasuk 900 juta yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia untuk tujuan otomasi dan juga pendigitalan, kerana ini sudah pasti antara lain akan dapat bantu syarikat-syarikat perusahaan kecil dan sederhana mengguna pakai ataupun adopt aplikasi dan teknologi 5G. Ini kerana seperti yang Yang Berhormat Perdana Menteri sebut, kita jangka capaian bagi 5G akan dapat cecah 80% menjelang insya-Allah hujung tahun ini, dan dengan rangkaian yang luas, kita harap lebih banyak bukan hanya rakyat biasa tapi juga syarikat-syarikat terutama PKS dapat memanfaatkan sepenuhnya. Kami juga menerima baik pengumuman bahawa sektor telekomunikasi SST ataupun cukai perkhidmatan bagi sektor telekomunikasi kekal pada tahap 6%. Bila kita buat perkiraan, jika dikumpulkan makanan, minuman dan juga sektor telekomunikasi yang kekal pada tahap 6%, manakala sektor-sektor lain meningkat ke 8%, kita anggarkan berdasarkan data dari DOSEM pada tahun 2022, kita anggarkan di antara 25 ke 30% daripada apa yang dibeli oleh rakyat itu kekal, tidak akan menyaksikan peningkatan harga dari segi cukai perkhidmatan. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat baik. Ini bagi kami adalah sebahagian daripada usaha pihak kerajaan, apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai penyasaran semula subsidi antara lain, dan juga beberapa penstrukturan, dan sudah pasti ada beberapa perkara lain yang sangat positif, termasuk 25 juta ringgit bagi perkasa untuk perkasakan pusat ekonomi digital di setiap DUN. Pada Februari yang lalu, Perdana Menteri telah umumkan dasar satu DUN satu pusat ekonomi digital, dan insya-Allah menjelang tahun depan kita akan dapat bina 186 pusat ekonomi digital yang baru. Maka dana ataupun peruntukan 25 juta ini akan dapat bantu menjadikan pusat-pusat ekonomi digital pemangkin kepada aktiviti ekonomi digital di peringkat setempat. Kami juga sangat mengalu-alukan insentif filem in Malaysia, insentif 90 juta ringgit ataupun FIMI. Ini akan banyak membantu terutama syarikat-syarikat penggambaran datang ke Malaysia, dan kesan kepada ekonomi kita jangkakan perkalinya mencecah 3. Maksudnya untuk setiap $1 yang dilabur dalam aktiviti penggambaran di Malaysia daripada syarikat asing, maka kesannya kepada Malaysia adalah 3 kali ganda daripada pelaburan itu. Jadi ini insya-Allah akan jadi satu insentif ataupun pemangkin pertumbuhan ekonomi yang baik. Kita juga banyak perkara yang diumum tadi, tapi saya percaya bagi penjawat awam, sumbangan sebanyak RM2,000 itu sangat dialu-alukan, dan juga RM1,000 bagi pesara kerajaan, dan insya-Allah kita nantikan proses review bagi gaji penjawat awam, dan kita harap syarikat-syarikat swasta juga akan turut serta dalam usaha meningkatkan gaji melalui mungkin skim gaji progresif. Jadi insya-Allah dalam hari-hari yang ke depan, semua menteri akan mula bertemu dengan media untuk menyatakan bukan hanya respon mereka kepada sama ada semua wish list mereka telah tercapai, tapi lebih dari itu apa yang boleh kita laksanakan untuk memastikan bahawa darjat rakyat dapat dipertingkat, masalah-masalah terutama kos sara hidup dapat dikawal, serta pertumbuhan ekonomi dapat kita rancakkan.